Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk minggu ini kita akan buat pembelajaran kita lain sedikit daripada yang biasa. Sebab hari ini minggu ini dan minggu depan kita akan buat satu yang kita sebut sebagai PBD. Apa itu PBD? PBL, bukan PBD, PBL, iaitu Project Based Learning. This one. Dah nampak perkataan ni? Ini disebut sebagai Project Based Learning dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu ialah pembelajaran berasaskan projek. Jadi awak akan buat projek ya. So, ini ialah mata pelajaran sains tingkatan 1. Tema yang kita akan buat ialah penerokaan unsur dalam alam, dan bidang pembelajaran ialah topik kita ialah 7.0 udara. Subtopiknya ialah 7.3 pencemaran udara. So nanti jadi ini apa yang saya tunjuk kepada awak ini ialah panduan dan juga folio itu. Awak hanya perlu isi tempat kosong dengan jawapan anda. Okey, yang pertama awak kena isi nama awak. Okey. Yang pertama awak kena isi nama awak. Kemudian nombor kad pengenalan awak, kelas dan nama guru. Nama guru awak nama saya lah. Okey, nama saya ialah Syaifulizan bin Samsudin. Awak salah eja nama saya potong markah awak. Dah dekat setahun dah saya ajar awak, nama saya masih lagi salah, jaga awak. Okay. So next, permarkahan. Macam mana awak diberi permarkahan? Okay. Untuk tingkatan 1, murid digalakkan menjalankan sekurang-kurangnya 2 pembelajaran berasaskan projek, iaitu Project Based Learning PBL setahun. Ya, jadi ini projek awak yang pertama lah. Jadi pentaksiran sumatif akhir tahun mengambil kira 20% daripada markah PBL. Maksudnya final nanti awak cuma ada 80% lah, 80%. 20% lagi datang daripada projek ini. Jadi projek ini buatlah baik-baik Tapi jangan risau, saya akan bantu. Contohnya, ini ialah kriteria permarkahan. Semuanya adalah 100. Okey. Jadi pecahan 100 itu ialah pertama reka bentuk, iaitu susunan folio. Susunan folio dia adalah 20 markah. Jangan risau, yang ini saya dah tolong awak di mana saya dah susun semua ini dalam Word ini. Jadi awak hanya perlu isi tempat kosong ikut tempat yang saya dah susun. Jadi 20% ni sebenarnya markah free. Awak jangan bingung. Jangan risau. Next, 20% juga iaitu proses. Iaitu bagaimana data dikumpulkan, diinterpretasi dan dibuat kesimpulan. Iaitu awak jawab punca pencemaran, awak jawab kesan pencemaran udara dan awak jawab langkah terbaik. Awak dapatlah 20 markah ini. Okey. Next, markah seterusnya ialah aplikasi. 20 markah juga. Dan jika saya dan juga awak jawab inovasi. Next, 20 markah ialah pengetahuan, di mana awak jawab isu antarabangsa dan juga awak letak rujukan. Jadi awak akan dapat lagi 20 markah. Dan 20 markah terakhir ialah daripada persembahan, di mana kekemasan kerja. Maksudnya awak hantar folio ini cantik-cantik, saya senang nak tengok, mata saya tak sakit, awak dapatlah markah. Dan satu lagi ialah pembentangan. Yes, awak kena bentang projek awak. Kenapa? Sebab adalah di sini sebab awak kena terangkan tentang inovasi awak. Macam mana awak nak guna inovasi itu untuk membantu masalah itu nanti. Okay, jadi semuanya adalah 100 markah. Jadi saya akan terangkan lagi macam mana kita nak buat benda ni. So, apa isu dia? Isunya ialah anda mendapati bahawa selepas musim menuai berakhir, kualiti udara di kawasan sekitar sekolah semakin merosot, di mana awak mendapati debu dan habuk banyak kelihatan pada tingkap sekolah dan rakan-rakan anda pula ramai yang batuk. Anda percaya selain daripada pembakaran terbuka, banyak lagi faktor yang menyumbang kepada berlakunya pencemaran udara di kawasan ini. Bantu untuk menyiasat dan mengenal pasti punca berlakunya pencemaran udara dan apakah kesannya kepada penduduk di kawasan anda. Selain daripada mencadangkan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah tersebut, bantu cipta sebuah inovasi alat untuk mengurangkan pencemaran udara di kawasan tersebut. Itu sebabnya kenapa awak ada pembentangan. Awak kena bentangkan nanti apa alat yang awak cipta itu. Jadi, ini isu ya.
Jadi macam mana awak nak jawab dia? Saya dah standby kan. Saya dah sediakan dekat bentuk. Awak jangan risau. Awak cuma perlu jawab. Punca. Senaraikan 3 punca yang menyumbang kepada berlakunya pencemaran udara di kawasan anda. Jadi punca awak tak boleh sebut. Awak tak boleh nyatakan pembakaran terbuka lagi. Okey. Yang ini tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab anda percaya selain daripada pembakaran terbuka. Jadi kamu kena pilih contoh lain, punca lain. Pembakaran terbuka tak boleh. Okey, tak boleh. Jadi awak kena pilih punca lain. Okey. Awak kena pilih punca lain sini. Dekat mana awak nak cari? Tengoklah kawasan kita Seratok ni. Awak carilah. Dengan berpandukan dalam buku, teks dan juga daripada internet awak boleh buka, awak cari. And then awak carilah mana yang sesuai. Dan bila awak dah pilih punca itu, awak kena terangkan bagaimana punca itu menyumbang kepada pencemaran udara di kawasan anda. Ya, terangkanlah dekat sini. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Tapi tak semestinya 6 baris lah, 6 ayat. Maksudnya awak boleh susunlah bagaimana penerangan awak. Kalau lebih pun tak ada masalah. Itu sebabnya dalam bentuk Word awak boleh ubah, awak boleh tukar, awak boleh tulis sebanyak mana yang awak nak. Tapi bila awak pilih punca itu, pastikan awak jumpa gambar yang berkaitan. Gambar yang menunjukkan bagaimana punca itu memberi kesan. Menyumbang kepada pencemaran udara di kawasan anda. Maksudnya kalau awak ambil gambar di sekitar Seratok yang melibatkan punca tersebut, awak ada markah ekstra lah. Kalau awak bagikan saya gambar Google, kurang sikit markah awak. Okey. Kemudian punca kedua, cari lagi. Punca ketiga, cari lagi. So ada 3, awak kena cari 3. Gambar pun sama, awak kena cari 3 gambar. Kalau awak dapat ambil gambar daripada sekitar kawasan Seratok, saya bagi markah ekstra. Kalau kamu ambil gambar daripada Google, saya kurangkan markah anda. Okey. Lepas awak pilih punca, mesti ada kesan. Kesan pencemaran pun awak kena bagi saya 3. Okey, apa kesan yang pertama? Contohnya pembebasan apa? Saya tak nak sebut. Awak cari sendiri dalam buku nanti. Okey, saya tak nak sebut sebab saya tak nak bagi awak jawapan. Saya tak nak, awak cari sendiri dalam buku teks nanti ada. Pasal awak boleh juga cari dalam internet. Okey, lepas tu kesan itu awak kena nyatakan bagaimanakah pencemaran udara memberi kesan kepada penduduk di kawasan anda. Kesan inilah. Okey, yang awak pilih tadi. So, awak kena pilih 2 dan awak kena pilih 3. Ada 3 semuanya dan awak kena terangkan 3-3 dan ada gambar. Seperti saya kata tadi, gambar, kalau gambar dia original, kamu ambil di kawasan Seratok, saya bagi markah ekstra. Kalau kamu ambil gambar itu daripada internet, saya bagi kurang sikit lah markah dia. And then, daripada punca-punca tadi ada 3 kan? Pilih satu langkah penyelesaian terbaik dan huraikan bagaimana langkah tersebut berupaya mengatasi masalah pencemaran udara di kawasan anda. Ya ini kalau boleh pilihlah daripada 3 yang kamu dah nyatakan ke atas. Kan senang. Kamu tak perlu dah fikir jawapan yang baru. Okey, pilih salah satu dan kamu terangkan macam mana kamu nak selesaikan masalah itu. Contoh tadi, pencemaran udara. Tapi pencemaran udara tak boleh pilih kan. Jadi saya pilih itu sebagai contoh. Saya boleh terangkan. So, pencemaran udara, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka tadi tak boleh pilih kan. Jadi, saya pilih yang itulah untuk terangkan. Pembakaran terbuka macam mana? Jangan benarkan orang penduduk untuk buat pembakaran terbuka. Contoh dia macam tu. Jadi tapi ingatlah pembakaran terbuka kamu tak boleh pilih sebab dah diberi contoh ke atas. Jadi kamu tak boleh guna yang itu, kamu kena pilih yang lain. Dan lepas kamu huraikan langkah terbaik, kalau boleh bagi jugalah gambar. Okey. Kalau tak ada gambar, tak ada markah lah. Kalau ada gambar, ada markah ekstra. And then bahagian jika saya. Jika anda dilantik sebagai perancang bandar di kawasan anda, apakah yang anda lakukan bagi memperbaiki kualiti udara di kawasan anda? Jadi, kamu kena bikin 2 rancangan. Satu rancangan masa pendek, satu rancangan masa panjang. Maksud kat sini ialah, kalau masa pendek, ialah dalam masa setahun ini. Setahun 2 ini, apa yang kamu boleh buat? Manakala rancangan masa panjang ialah yang kamu fikir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Macam mana rancangan kamu? Kamu sebagai seorang datuk bandar ni. Perancang bandar ni. Kamu nak rancang. Macam mana kamu nak atasi pencemaran udara? Kamu fikirkan. Yang masa pendek ialah dalam masa setahun, 2 tahun. Masa panjang ialah 5 ke 10 tahun. Macam mana kamu nak buat? Cikgu nak dengar pendapat awak. Next, inovasi. Inovasi ialah benda baru.
Itu maksud ayat inovasi. Kamu cipta benda baru. Cipta satu inovasi alat bagi mengatasi masalah pencemaran udara di kawasan anda. Buatlah karya ringkas mengenai inovasi tersebut dalam ruang yang disediakan. Apa nama alat inovasi anda? Dan alat inovasi ini, dia mesti ada kaitan dengan punca. Okey, punca apa? Punca pencemaran udara tadi. Kamu dah nyatakan 3 tadi kan? Pilih salah satu, cuba selesaikan masalah itu. Kamu ciptalah satu alat. Okey, contohnya kalau alat itu membebaskan debu. Macam mana kamu nak selesaikan masalah debu? Kamu ciptalah satu alat. Apa nama alat itu? Penangkap debu contohlah. Okey, lepas tu kamu huraikan macam mana alat itu akan berfungsi dan kamu buat lukis saya lakaran kat sini. Lukis saya lakaran dekat sini. Okey. And then apa bahan yang kamu gunakan untuk buat benda tu? Benda ini kena dibuat ya. Dia bukannya kamu cakap dia artinya kamu kena cuba cipta alat itu. Buatlah daripada cardboard ke, daripada kotak ke, buat dalam bentuk kecil. Tak perlulah buat sebesar rumah, nanti nangis saya fikir nanti. Buatlah ikut saiz yang kecil saja. Sebab kita hanya buat prototype, kita hanya buat contoh saja. Apa kos untuk menghasilkan inovasi awak? Dan gambar inovasi ini adalah gambar yang kamu dah bina alat itu. Okey. Next, isu antarabangsa. Pencemaran udara juga merupakan isu antarabangsa yang sering dipandang serius oleh masyarakat dunia. Nyatakan satu kes kajian mengenai pencemaran udara yang berlaku di luar negara dan bagaimana mereka menyelesaikan isu itu tersebut. Jadi, yang ini kamu cari dalam internet. Mana pencemaran udara yang berlaku di luar negara? Maksudnya bukan berlaku di Malaysia. Dia berlaku di luar Malaysia. Latar belakang ini ialah di mana dia berlaku, bila dia berlaku, apa punca dia berlaku, dan apa kesan dia. Dan bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut. Biasanya dalam surat khabar dia akan jelaskanlah bagaimana mereka mengatasi. Kamu kena cari dalam internet. Okay, next. Kalau boleh ada gambar kajian kes. Saya rasa dalam internet, dalam keratan akhbar berita tu mesti dia ada gambar. Kamu boleh ambil gambar itu, kamu letak kat sini. Okay. Dan sebagai penduduk dunia, apa yang boleh anda lakukan dalam menyumbang kepada penyelesaian isu pencemaran udara? Jadi, saya cikgu nak dengar pendapat anda. Macam mana kamu nak atasi masalah pencemaran udara dekat dunia ni? Okey. Saya nak dengar pendapat anda ya. Tulis kat sini. Dan kalau gaisan-gaisan ni kamu boleh edit lah kalau kamu guna Word, kalau kamu guna komputer. Kalau kamu tulis tangan, kamu tulis dalam itu. Dan rujukan. Senarai bahan rujukan, dan bahan rujukan anda bolehlah buku, bolehlah surat khabar, bolehlah majalah, artikel, laman web dan lain-lain, ataupun individu yang dirujuk sepanjang menjalankan tugasan ini. Kamu paling minimum bagi cikgu 5. Lebih dari 5 boleh, jangan kurang dari 5. Okey. So, itu saja. So, projek ini kita akan buat selama 2 minggu. Minggu ini dan minggu depan. Okey, minggu depan saya akan tanya progres dia. Okey, saya akan tanya seorang-seorang. Saya akan minta kamu hantar dulu apa yang kamu dah ada. Nanti cikgu akan tengok satu persatu apa yang kamu dah buat. Okey. Ada soalan kamu boleh tanya. Jangan risau. Saya akan bantu anda. Saya pun tak nak bagi markah sikit. Kalau boleh saya pun nak bagi full mark. Tapi saya tak naklah bagi markah itu di atas angin. Awak kena usaha dapatkan 20 markah itu. Okey. Sekian. Terima kasih.